Untuk melakukan proses anjakan dan pembaharuan, kita memerlukan sektor awam yang bukan sahaja memahami realiti semasa tetapi mempunyai kemahuan dan berani membuat perubahan. Malaysia telah mencapai tahap perkembangan yang pesat dan telah menempatkan diri di persada dunia. Ini memberi kita tanggungjawab untuk terus menjadi negara pelaku perubahan dan pencipta penyelesaian dalam mengharungi saat-saat paling mencabar iktisad global demi mencapai wawasan 2020. Nilai-nilai murni pegangan negara, pembentukan ekonomi harapan rakyat akan menerajui Malaysia ke alaf baru. Dengan hasrat inilah yang amat berhormat Perdana Menteri mengilhamkan Pelan Transformasi Kerajaan atau Government Transformation Program, GTP. Inisiatif GTP ini bertujuan mentransformasi kerajaan dan seterusnya negara Malaysia menjadi lebih maju, bersatu padu, selamat dan adil dengan kualiti hidup yang tinggi untuk semua. Berlandaskan tujuan ini, bidang keberhasilan utama KRA Nasional dan Kementerian diperkenalkan sebagai satu rangka kerja pengurusan prestasi negara. Daripadanya, 6 telah dikenal pasti, didukung oleh 6 menteri sebagai perintis Pelan Transformasi Kerajaan. Meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti. Menambah baik pengangkutan awam. Memerangi rasuah. Mengurangkan kadar jenayah. Memperkasa prasarana luar bandar. Meningkatkan taraf hidup rakyat yang berpendapatan rendah. Petunjuk prestasi utama atau Key Performance Indicator KPI adalah penanda penilaian secara objektif dan menyeluruh untuk mencabar keupayaan mencapai prestasi tinggi dan membolehkan rakyat menilai keikhlasan kerajaan memenuhi sasaran. Untuk memantau pelaksanaan GTP, Unit Pelaksanaan dan Pengurusan Prestasi atau Pemandu telah ditubuhkan. Dalam hanya 6 minggu, seramai 250 orang penjawat awam dari kementerian dan agensi yang berkenaan dari seluruh negara serta wakil dari beberapa badan bukan kerajaan dan kumpulan sukarela telah bergabung untuk mengubal pelan-pelan pelaksanaan bagi 6 NKRA, satu Malaysia, perpaduan serta pengurusan data. Sesi-sesi perbincangan dan kata putus akan diterapkan dalam pelaksanaan program GTP untuk rakyat. I must say these are very, very prominent sections in the NKRA Education Lab, because if you were to look at preschool education and literacy and numeracy, these are the early years of a child's development. What we want to do is for schools to migrate from the lower end to the upper end. We have to address the capacity issue. Right now, you know, our trains, LRT, KTM commuter, they're all jam-packed. Meaning if a train is designed to carry 400 people, they are currently carrying 600 people. So it's a major problem. Korupsi ini adalah bukan satu topik ataupun tajuk yang senang diperbincangkan. Kita kena ada legal and institutional reform. Legal framework dengan reform, kita kena kaji balik kita punya institusi, kita punya framework dalam kerajaan, framework dalam swasta, procurement proses kita dan sebagainya. So di sini kita ditanggungjawabkan untuk mengubah atau memikirkan idea-idea yang dapat digunakan pakai, boleh digunakan untuk mengurangkan jenayah. Program ini akan berlanjutan, bukan satu program ad hoc, tapi dia adalah program-program yang kita cadangkan ni dia akan mengambil masa 2 tahun, 3 tahun untuk dilaksanakan. So kita yakin apabila dilaksanakan sepenuhnya, perkara ini dapat dicapai dan rakyat akan dapat merasakan perubahan. Cabaran utama kepada pelaksanaan projek ini ialah pertamanya untuk mendapatkan senarai projek-projek untuk dilaksanakan bagi projek air, elektrik, rumah dan juga jalan. Jadi untuk mendapatkan bilangan-bilangan mereka yang sedia ada ini, itu merupakan masalah kita kerana nanti kalau kita tidak dapatkan fakta-fakta tersebut, maka ia akan memberi kesan kepada pelaksanaan program kita nanti. Ini satu program transformasi. Transformasi tak boleh hanya dilakukan hanya dalam tempoh yang singkat. Tagline kita ialah mengakhiri zaman miskin dan memastikan mereka membuat anjakan bagi zaman mandiri. Mereka harus bangun. Kita tidak lagi memberikan
bantuan secara direct, tetapi kita membangunkan mereka. In managing or ruling or governing a country of 27 million, we can easily get distracted by a lot of factors. So you have to spend a lot of time to come up with the KPIs. This is where unity and perpaduan comes in very important to complement the KPIs, because the KPIs are about building more roads, about improving public transportation, but a lot of this cannot be achieved if you do not have a unified Malaysia. Satu harapan, satu impian, satu aspirasi, satu Malaysia.